Ada satu perkara yang sangat diperlukan oleh sesebuah rejim untuk terus bertahan lebih daripada segalanya. Bukan tentera atau peluru berpandu, tetapi wang. Dan Israel baru saja menyerang tepat di mana wang rejim Iran bermula. Imej-imej yang anda sedang lihat ini dirakam oleh orang awam Iran. Api yang anda lihat itu adalah nyata. Dan apa yang ia wakili adalah serangan terbesar terhadap Iran dalam beberapa dekad. Tempat ini mempunyai nama South Pars, sebuah ladang gas yang terletak di Teluk Parsi dan tiada yang seumpamanya di dunia. Ia adalah ladang gas asli terbesar di planet ini. Untuk memberi gambaran tentang betapa besarnya perkara ini, satu ladang ini sahaja mewakili sebahagian besar daripada semua hasil yang digunakan oleh kerajaan Iran untuk mengekalkan kuasa, membayar askar-askarnya, membiayai sekutunya yang tersebar di seluruh Timur Tengah dan menyokong keseluruhan struktur pengawal revolusi Islam. Tanpa pendapatan gas dan minyak, rejim Iran tidak akan berfungsi. Ia semudah itu, dan South Pars terletak di lokasi yang strategik. Ia dikongsi dengan Qatar, sebuah negara kecil di Teluk yang merupakan salah satu pengekspor gas terbesar di dunia. Pembahagian ini sentiasa menjadi sumber ketegangan tetapi juga keseimbangan. Tiada satu pun pihak yang berminat untuk memusnahkan apa yang menjadi sumber ekonomi kedua-duanya. Sekurang-kurangnya itulah yang difikirkan. Untuk faham kenapa Israel serang di situ, kita perlu lihat semula sejarah. Perang bermula pada 28 Februari 2026 apabila Amerika Syarikat dan Israel melancarkan operasi ketenteraan bersama terhadap Iran. Pada hari pertama, pemimpin tertinggi Ali Khamenei terbunuh menyebabkan rejim kehilangan kepimpinan. Beberapa hari kemudian, anak lelaki Khamenei, Mojtaba, dipilih menggantikan ayahnya. Tetapi Iran tidak berundur, malah sebaliknya. Hari-hari berikutnya, Iran membalas dengan peluru berpandu, drone, dan cuba menutup Selat Hormuz. Laluan itu menyalurkan sekitar 20% minyak dunia. Perang itu menjadi pertaruhan ketahanan. Kedua-dua pihak saling cuba melemahkan satu sama lain. Amerika Syarikat dan Israel menghapuskan pangkalan dan pemimpin Iran. Iran cuba naikkan harga minyak, hentikan perdagangan laut dan tekan Sekutu Barat. Selama 20 hari, Israel telah menyerang sasaran tentera, pangkalan, gudang peluru berpandu dan pusat komunikasi. Tetapi sentiasa ada satu garis yang tiada pihak pernah langgar. Masih ada lagi kemudahan, tenaga, minyak, gas, nadi ekonomi global. Menyerang titik-titik ini bermakna membawa perang ke tahap yang sama sekali berbeza, bermakna mempertaruhkan krisis tenaga di seluruh dunia. Ia bermakna harga yang perlu dibayar oleh semua orang di stesen minyak akan meningkat dengan mendadak. Tetapi pada hari ke-20 perang, Israel telah melanggar garis itu. Pasukan Israel telah menyerang secara langsung kemudahan pengeluaran South Pars, medan gas terbesar dunia di Iran. Ia bukan serangan simbolik atau amaran, tetapi operasi terancang menyerang jantung ekonomi raja dan berjaya. Api yang anda lihat pada permulaan video ini bukanlah dari sebarang pertempuran, tetapi dari tempat di mana sebahagian besar kekayaan yang menyokong rejim Iran bermula. Sudah berdekad lamanya. Orang awam Iran yang tinggal berhampiran kawasan itu merakam api dan asap menggunakan telefon bimbit mereka. Imej-imej ini tersebar ke seluruh dunia dalam beberapa jam kerana serangan ke atas South Pars baru permulaan. Tindakan balas Iran dalam beberapa jam seterusnya mungkin kesilapan strategik terbesar rejim itu dalam dekad ini. Tunggu hingga akhir, ini ubah segalanya. Reaksi pertama sebenarnya bukan datang dari Iran tetapi dari Donald Trump. Presiden Amerika itu memuat naik di media sosial bahawa Amerika Syarikat tidak tahu tentang serangan ke atas South Pars sebelum ia berlaku. Dia kata Israel bertindak sendiri, namun mereka yang terlibat dalam operasi itu menceritakan kisah berbeza. Sumber Israel mendakwa serangan itu dirancang bersama Amerika. Sumber Amerika berkata Amerika Syarikat tahu tentang rancangan itu. Tetapi tanpa mengira siapa yang tahu apa, hasilnya tetap sama.
South Pass telah diserang dan kini Iran perlu bertindak balas, dan di sinilah rejim Iran telah melakukan satu kesilapan besar. Sebaliknya, daripada menumpukan tindak balas mereka kepada sasaran yang boleh menyebabkan lebih banyak kerosakan ketenteraan kepada Barat, Iran memutuskan untuk menunjukkan kekuatan dengan menyerang kemudahan tenaga jiran-jiran mereka di Teluk. Peluru berpandu dan drone Iran telah dilancarkan ke arah Qatar, Arab Saudi dan Emiriyah Arab Bersatu. Sasaran utama ialah kompleks Ras Laffan di Qatar yang merupakan terminal gas terbesar di dunia. Iran berjaya menyubatkan kerosakan. Serangan ke atas Ras Laffan telah memusnahkan sebahagian daripada kapasiti ekspor Qatar. Presiden Qatar Energy mengesahkan bahawa kira-kira 17% kapasiti ekspor gas negara itu telah terjejas. Kerugian dianggarkan $20 bilion setahun menyebabkan pasaran tenaga terus bertindak balas. Minyak Brent penanda aras global melonjak kepada $115 setong. Iran baru saja menyerang negara yang bukan musuhnya. Qatar ialah negara teluk yang walaupun pernah berselisih dengan Iran tidak terlibat dalam konflik itu. Qatar tidak hantar tentera atau beri pangkalan untuk serangan Amerika dan Israel. Ia adalah sebuah negara berkecuali yang kebetulan berkongsi medan gas yang sama dengan Iran, dan rejim Iran memutuskan untuk menyerangnya juga. Tindak balas Qatar adalah pantas dan tegas. Kerajaan Qatar mengusir wakil tentera dari kedutaan Iran di Doha dan mengarahkan mereka meninggalkan negara itu dalam masa 24 jam. Arab Saudi bertindak lebih tegas. Menteri Luar Negeri Arab Saudi secara terbuka berkata bahawa sedikit kepercayaan yang masih ada terhadap Iran telah musnah sepenuhnya dan beliau pergi lebih jauh lagi. Beliau memberi amaran bahawa Riyadh dan ibu kota teluk lain mampu bertindak tegas jika serangan Iran tidak dihentikan segera. Fikirkan apa maksudnya itu? Iran telah menghabiskan beberapa dekad cuba membina sebarang jenis hubungan dengan jiran-jiran Arabnya, cuba menunjukkan dirinya sebagai sebuah negara yang penting dan dihormati di rantau ini. Dalam satu serangan, semua usaha musnah, negara berkecuali jadi musuh berpotensi, dan ini berlaku ketika mereka sedang kalah perang. Trump ada satu lagi pesanan. Jika Iran menyerang lagi kemudahan tenaga di Qatar, Amerika Syarikat akan, menurut kata-katanya, meletupkan sepenuhnya seluruh ladang gas South Pass dengan kekuatan dan kuasa yang belum pernah dilihat atau disaksikan oleh Iran. Itu bukan cadangan, tapi ancaman besar. Ladang yang sama yang telah diserang sebahagiannya oleh Israel boleh dimusnahkan sepenuhnya oleh Amerika jika Iran berkeras. Dan sementara Iran mengasingkan diri di teluk dan menerima ancaman dari Amerika Syarikat, di dalam negara rejim itu sedang runtuh, lelaki-lelaki yang boleh menyelamatkan rejim sedang dihapuskan. Dalam 20 hari peperangan, pasukan Amerika dan Israel telah menghapuskan pemimpin-pemimpin utama rejim Iran. Ali Larijani, Ketua Keselamatan Negara dan salah seorang ahli politik paling berpengalaman di Iran, terbunuh dalam serangan Israel. Dengan kematiannya, salah satu daripada segelintir penghubung yang ada antara Iran dan Barat hilang begitu sahaja. Gholam Reza Soleimani, komander pasukan Basij, iaitu pasukan paramilitari rejim, juga telah dihapuskan. Ismail Khatib, Menteri Perisikan Iran, telah terbunuh dalam satu operasi Israel. Presiden Iran sendiri telah mengesahkan secara terbuka apa yang beliau sebut sebagai pembunuhan pengecut terhadap menterinya. 3 tokoh utama keselamatan dan perisikan Iran terbunuh dalam masa kurang daripada 3 minggu. Dan di atas semua itu, pemimpin agung baru, Mujtaba Khamenei, yang dilantik segera selepas kematian bapanya pada hari pertama perang, masih belum muncul di video, hanya mengeluarkan kenyataan bertulis. Setiausaha Pertahanan Amerika Pete Hegseth berkata dalam sidang media bahawa pemimpin baru itu cedera, kemungkinan besar cacat rupa, dan bahawa ketiadaan video serta suara adalah satu petanda jelas tentang apa yang sedang berlaku, katanya.
Kenapa negara yang ada kamera dan perakam suara hanya buat kenyataan bertulis? Anda semua tahu sebabnya. Fikirkan tentang itu sekejap. Lelaki yang sepatutnya muncul di televisyen Iran bagi meyakinkan rakyat bahawa semuanya baik, Iran kuat dan rejim akan bertahan. Lelaki itu tak mampu tunjuk wajahnya. Di Tehran, keluarga kehilangan ahli akibat serangan kejiranan turut terjejas. Pemimpin yang patut bercakap dengan mereka kini bersembunyi, cedera dan tak mampu muncul di khalayak. Ini bukan hanya kekalahan tentera tetapi juga kejatuhan imej rejim yang dibina selama 40 tahun. Dalam 20 hari perang, Amerika Syarikat dan Israel bersama-sama telah memusnahkan lebih 15,000 sasaran di Iran. 15,000. Ini purata lebih 750 sasaran sehari. Setiap hari tanpa henti. 90% pertahanan udara Iran telah dimusnahkan. 70% pelancar peluru berpandu telah dihapuskan. Rancaran drone menurun 95% berbanding hari pertama. Dan tentera laut Iran hampir lenyap. Lebih daripada 100 kapal telah dimusnahkan atau rosak dengan 90% pertahanan udara Iran tidak lagi berfungsi. Orang Amerika tidak lagi memerlukan pesawat halimunan untuk terbang di atas Iran. Mereka menghantar B-52, sebuah pesawat pengebom yang berusia lebih 70 tahun, besar, perlahan, tanpa sebarang teknologi halimunan, dan ia berada di sana, terbang dengan bebas. Bersamanya ialah B-1 Lancer dan A-10 Warthog, pesawat serangan darat yang hanya muncul apabila langit sudah benar-benar bersih daripada ancaman. Menghantar B-52 ke Iran bukan hanya keputusan taktikal, ia mesej bahawa kamu tidak mampu menghalang kami. Orang Amerika juga menggunakan peluru berpandu atau MS untuk menenggelamkan kapal-kapal Iran, termasuk sebuah kapal selam. Ini adalah kali pertama dalam sejarah peluru berpandu jenis ini digunakan untuk menenggelamkan sebuah kapal selam. Mereka melancarkan bom penembus 5,000 paun ke atas bunker peluru berpandu Iran di Selat Hormuz. Bom-bom itu menembusi masuk dan memusnahkan segala-galanya yang ada di dalamnya. Iran cuba untuk bertindak balas. Sebuah F-35 Amerika ditembak Iran semasa misi tempur dan terpaksa mendarat cemas di pangkalan Amerika di rantau itu. Itu cuba rejim membuktikan mereka masih mampu serang pesawat pejuang terbaik dunia. Pesawat berjaya mendarat, misi dan serangan diteruskan. Di medan perang, Iran sedang kalah, tetapi di luar medan itu keadaannya juga tidak lebih baik. Setiap tindakan Iran mempamerkan kekuatan hanya menyebabkan lebih banyak pengasingan, tekanan, dan kemusnahan. Strategi rejim untuk menjadikan perang terlalu mahal bagi Barat kini gagal. Dan tahu kenapa? Kerana Iran membayar harga yang jauh lebih tinggi. Harga minyak melonjak hari ini akibat peningkatan ketegangan. Brent, Pasaran tenaga sedang panik apabila harga minyak mencecah $115 setong. Ini realiti dan memberi kesan global. Tetapi Iran telah kehilangan South Pars, kehilangan pemimpin utama keselamatan dan perisikan mereka, kehilangan sekutu di Teluk dan kini mempunyai pemimpin baru yang tidak mampu pun muncul di khalayak ramai. Harga minyak akan turun selepas perang tamat, rejim Iran mungkin tidak bertahan. Untuk melihat detik ini, dan disinilah kita patut berhenti sejenak untuk memahami apa yang sebenarnya sedang berlaku. Kerana pada dasarnya, kisah ini bukan sekadar tentang sebuah peperangan. Ia adalah tentang apa yang berlaku apabila sebuah rejim yang membina seluruh identitinya atas dasar perkataan penentangan akhirnya benar-benar diuji. Rejim yang selama ini membina imejnya atas kemampuan untuk menentang yang bertahan daripada sekatan, pengasingan dan peperangan dengan menggunakan negara sekutu sebagai bidak kini menghadapi cabaran berbeza. Bukan tekanan ekonomi luar, tetapi peperangan langsung di wilayahnya menentang dua kuasa tentera terbesar Barat yang bergabung. Pengarah risikan Amerika Syarikat sendiri telah mengakui kepada Senat bahawa rejim itu masih bertahan tetapi sangat lemah.
Maksudnya, ia belum tumbang. Namun, apa yang berlaku kini bukan peperangan dengan penyerahan rasmi, tetapi proses perlahan membongkar satu demi satu semua yang menyokong rejim itu. Jika anda hilang kepimpinan dalam 20 hari pertama konflik, anda tidak akan pulih segera. Jika anda serang negara berkecuali dan jadi musuh, kepercayaan itu sukar dipulihkan dalam beberapa minggu. Jika sumber utama wang diserang, ekonomi tidak dapat dipulihkan dalam beberapa bulan. Kejatuhan telah bermula. Persoalannya kini bukan sama ada ia akan berlaku, tetapi berapa lama masa diambil dan apa yang akan muncul selepas itu. Ingat apa yang kami katakan pada permulaan tadi, bahawa lebih daripada segalanya, sesebuah rejim memerlukan wang. South Pass adalah wang itu dan kini ia sedang terbakar. Sekarang, saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda rasa rejim Iran akan bertahan dalam konflik ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Dan bercakap tentang kejatuhan, dalam video seterusnya, saya akan tunjukkan dengan tepat bagaimana Amerika Syarikat sedang membuat perkara ini berlaku. Ini bukan sekadar perang, tetapi operasi bersasar untuk membongkar satu demi satu semua yang Iran bina selama 40 tahun. Angkanya sangat luar biasa. Jika video ini membantu anda faham isu di sebalik tajuk utama, kongsikan dengan mereka yang ingin tahu apa yang sebenarnya berlaku di Timur Tengah. Jika anda belum melanggan saluran ini, sekarang masanya. Perang masih jauh dari tamat dan banyak lagi akan berlaku hingga episod seterusnya.